Matematik tingkatan 1, bab 7, ketaksamaan linear. 7.2 ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Part B, penyelesaian masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Latih diri 7.2B, buku teks muka surat 161. Standard pembelajaran, menyelesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Lihat soalan 1. Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Lihat soalan A. Saya bagikan dia kepada kiri dan kanan. Kiri itu ialah X tambah 3 lebih besar atau sama dengan 10. Maka X ini sebelah kiri. Kiri ini mesti tinggal X kan? Maka ini positif 3. X positif 3, maka saya perlu tolak dengan 3. Simbol ketaksamaan tidak berubah. Maka 10 bahagian kanan kiri tolak dengan 3. Bahagian kanan pun tolaklah dengan 3. Maka X tambah 3 tolak 3. Tinggal X. X lebih besar atau sama dengan 10 tolak 3 sama dengan 7. Ini adalah cara penyelesaian yang pertama. Murid-murid juga boleh gunakan cara inilah. Terus saja akan terus dapat jawapan. Iaitu, kalau sebelah kiri ini adalah positif 3. Dia pindah ke kanan, dia akan jadi 10 tolak 3. Positif akan jadi negatif. Maka jawapan dia juga sama. X lebih besar atau kurang dari lebih besar atau sama dengan 7. 10 tolak 3 sama dengan 7. Seterusnya lihat soalan B. Soalan B. Negatif 2X kurang daripada 18. Okay, sebelah kiri ini bahagi dengan negatif 2. Bahagi dengan negatif 2X. Maka ini ialah, saya bahagi dengan negatif 2 lah. Sebelah 18, sebelah kanan ni 18 pun bahagi dengan negatif 2. Maksudnya, X kurang daripada 18 bahagi negatif 2 ialah negatif 9. Seterusnya, lihat soalan C. Soalan C. Negatif 7 lebih besar daripada X per 3. Okay, lihat X ini, dia di sebelah kanan kan? Maka saya tukarkan dulu dia kepada X per 3. Kalau X per 3 ialah kecil kan? Maksudnya dia punya simbol ketaksamaan masih samalah, dia ikut X per 3 kecil. Okay, negatif 7. Maksudnya soalan dia kita tukar kepada X per 3 lebih kecil daripada negatif 7. Maka kita buat satu per satu. X per 3 bahagi 3. Maksudnya saya nak hilangkan 3, saya perlu darab dengan 3. Negatif 7 perlu juga darab dengan 3. Kalau sini darab 3, sebelah pun darablah dengan 3. Potong, tinggal X lebih kecil daripada negatif 7 darab 3 sama dengan negatif 21. Maka jawapan bagi soalan ini ialah X kurang daripada negatif 21. Seterusnya lihat soalan D. Soalan D. Okay, kita buat satu per satu. 16 tolak 5X kurang daripada atau sama dengan negatif 4. Kita buat satu per satu. Okay, lihat sebelah kiri, kanan. Okay, kita tengok sebelah kiri ini.
Okey, sebelah kiri ini kita perlu hilangkan ialah 16. Kita hilangkan 16. Maka 16, kalau ini ialah positif, maka saya perlu tolak dengan 16. Tolak 5x. Kalau sebelah kiri tolak dengan 16, maka sebelah kanan pun tolaklah dengan 16. Lepas tolak, okey, ini hilang. Tinggal negatif 5x kurang daripada atau sama dengan negatif 4 negatif 16. Dia akan jadi negatif 20. Sekarang saya perlu hilangkan sebelah kiri ini. Saya hilangkan negatif 5. Ini ialah darab kan? Maka saya perlu bahagi negatif 5. Sebelah kiri bahagi 5, sebelah kanan pun bahagilah dengan negatif 5. Maka bahagian kiri tinggal x. Kurang daripada atau sama dengan negatif 20 bahagi negatif 4. Akan dapat 4. Okey. Satu benda yang perlu tahu, apabila dia bahagi dengan 5, maka simbol ketaksamaan dia akan berubah. Maksudnya, simbol ketaksamaan dia akan disongsangkan. Maka dia akan jadi macam inilah. Dia akan disongsangkan. Lebih besar atau sama dengan 4. Ini saja yang perlu ingatlah. Seterusnya, lihat soalan 2. Fatimah bekerja sambilan sebagai penjual tin minuman. Dia dibayar 10 sen. 10 sen. Bagi setiap tin minuman yang dijual, Fatimah ingin memberi upah sekurang-kurangnya RM20 sejam. Hitungkan bilangan tin yang harus dijual dalam 1 jam lah untuk dapatkan RM20 sejam. Maksudnya 10 sen sama dengan RM 0.10. Okey. Kalau dia nak dapatkan RM RM20 sejam, maka kita perlu buat ialah RM20 sejam bahagi dengan 0.10. Kirakan berapa tin yang perlu dia kutiplah dijual. Perlu dijual. Maksudnya 20 bahagi dengan 0.10 adalah 200 tin. Maka bilangan tin seharusnya dijual sekurang-kurangnya 200 tin dalam sejam. Untuk dapatkan RM20 sejam. Seterusnya lihat soalan 3. Sadim mempunyai RM120 dalam tabung simpanannya dan dia menyimpan RM40 untuk setiap bulan. Berapakah bilangan minimum bulanan yang diperlukan oleh Sadia untuk menyimpan wangnya supaya melebihi RM500? Berikan jawapan anda dalam nombor bulat. Maksudnya, dia nak kumpulkan duit melebihi 500. Sekarang tabung dia ada RM120. Kita kirakan berapa yang tak cukup. Maksudnya ambil 500 tolak dengan 120. Dia masih tidak cukup RM380. Dan setiap bulan dia simpan RM40. Kirakan berapa bulan yang perlu untuk simpan supaya dapat melebihi 500. Maksudnya saya ambil 380 bahagi dengan 40. 380 bahagi 40 sebulan, saya akan dapat 9.5.
bulan. Maksudnya, saya perlu simpan 9 bulan setengah. Kalau jawapan dia tukar kepada nombor bulat, maka jawapan dia lah 10 bulan. Maka Sadia nak simpan melebihi RM500. Melebihi RM500, dia perlu kumpul lagi untuk 10 bulan lagi lah untuk dapatkan melebihi RM500. Soalan 4. Sebuah syarikat kereta sewa menawarkan 2 paket menyewa kereta. Paket A, bayaran asas ialah RM40 dan bayaran tambahan RM8 untuk setiap jam. Paket B ialah tak ada bayaran asas. Sewa bagi setiap jam ialah RM15. Berapakah tempoh maksimum dalam jam sewaan kereta supaya paket A adalah lebih murah? Berikan jawapan anda dalam nombor bulat. Okay, lihat sini. Okay, RM40 dan tambah lagi RM8 untuk setiap jam. Paket B ialah RM15 untuk setiap jam. Maka kita perlu kirakan berapa jam maksimum. Maksimum dia berapa jam lah. Okey, saya bagi satu pemboleh ubah untuk setiap jam. Saya bagikan pemboleh X. Okey, saya bagikan RM15 untuk sejam. Kurang daripada 40 tambah RM8 sejam. RM8 per jam ialah X. Maksudnya, kita boleh selesaikan ialah 15X. Ini ubahkan ke kiri ke kanan. Dia akan jadi negatif 8X 40. Okey, 15X tolak 8X. Dia ialah 7X. 7X kurang daripada 40. Maksudnya, saya nak hilangkan 7 ini. Saya bahagi dengan 7. Ini pun bahagi dengan 7. Maka X kurang daripada 40 bahagi 7. 5.7 jam. Maksudnya, kalau saya nak tukar jawapan ini kepada nombor bulat. Dan dia cakap maksimum. Maka saya boleh, maksimum dia adalah, jawapannya ialah maksimum 5 jam. Sekian, terima kasih.